Okay, hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita masuk 7.4, sambungannya daripada hari tu. 7.4, dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, untuk mencapai kesejahteraan negara yang kita idam-idamkan. Jadi, satu, dasar kebudayaan kebangsaan dibentuk untuk wujudkan perpaduan negara dan integrasi nasional. Ingatkan perpaduan negara tu apa kan? Semua rakyat yang berbeza kaum bersatu padu. Lepas tu integrasi nasional, adanya integrasi antara wilayah persekutuan, dan semua ni berlandaskan perlembagaan dan hukum negara. Okey. Sejarah pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan ni digubar melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971 dan dirasmikan oleh Perdana Menteri yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak Husin. Sebab tu lah orang kata Tun Abdul Razak Husin ni bapa perpaduan. Sebab masa zaman dia banyak sangat dasar-dasar tentang perpaduan, tentang pembangunan sosial dibuat. Okey. Dia punya ni ada ucapan daripada Tun Abdul Razak. Dia kata, kita mesti mengubah satu identiti bangsa Malaysia dengan mengambil kira semua kaum dan agama. Saya menegaskan bahawa sudah sampai ketikanya bagi kita menentukan identiti dan kepribadian kebangsaan sebagai satu bangsa yang mempunyai maruah dan martabat seperti bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat di dunia ini. Okey, prinsip utama dalam dasar kebudayaan ni, mesti kita bayangkan budaya. Apa yang kita nak buat lagi pasal dasar budaya ni kan? Kita tahu setiap kaum ada budaya masing-masing. So, apa lagi kita nak buat lagi pasal dasar ni kan? Okey, prinsip utama dasar kebudayaan ni adalah berteraskan pertama, jadi 3 sahaja. Pertama, berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. Okey. Lepas tu yang kedua, unsur kebudayaan lain yang sesuai wajar diterima sebagai elemen penting. Lepas tu Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, yang pertama ni, berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. Kiranya segala budaya yang berasal daripada tanah Melayu, daripada Sabah Sarawak, dia macam diterima sebagai tunjang dasar kebudayaan. Macam-macam lah kan budaya daripada tanah Melayu sendiri kan, macam silat dan sebagainya kan. Macam-macam lah. Okey. Kalau sebut kan, kalau macam dekat Sabah Sarawak tu, sapi, muzik ni kan. Lepas tu unsur kebudayaan lain yang sesuai wajar diterima sebagai elemen penting. Banyak lagi lah unsur kebudayaan lain yang kita sendiri tak tahu. Cikgu nak sebut pun cikgu tak gerti nak sebut namanya. Lepas tu Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Kiranya dalam budaya ni, walaupun ada banyak pelbagai budaya kita terapkan dalam dasar kebudayaan kebangsaan ni, Islam still jadi main domain. Okey. Dan kalau awak nak tahu, dasar kebudayaan kebangsaan ni kan memanglah dibuat daripada dibuat oleh Tun Abdul Razak kan. Tapi lepas tu kali kedua kongres dia dibuat dekat UKM. Macam kita ingat UKM yang sebelum ni, UKM tu diwujudkan untuk memartabatkan bahasa Melayu juga kan. Sebab tu UKM digunakan bahasa pengantara dia sebagai bahasa Melayu. Buku-buku kat library dia semuanya bahasa Melayu. Dia memang UKM ni memang ada di negara Malaysia lah. Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, matlamat pembentukan dasar kebudayaan ni, kenapa kita nak buat sangat? Tadi prinsip kan. Ni kenapa kita nak buat sangat? Yang pertama, untuk mengukuhkan perpaduan bangsa, untuk memupuk dan memelihara kebudayaan peribadi kebangsaan kita. Lepas tu memperkaya kan kualiti kehidupan kemanusiaan. Memanglah kita kaya dengan ekonomi, hasil bumi semua, tapi kita punya pembangunan sosial pun kenalah seiring dengan ekonomi kita. Lepas tu daripada situ wujudlah, daripada dasar ni wujud agensi-agensi pelaksana. Macam kita punya sub-sub dia lah. Kita wujudkan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Sekarang kita panggil Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Lepas tu wujudnya Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Budaya. Dulu tak ada Istana Budaya ni. Sekarang Istana Budaya tempat orang main teater, orang persembahkan orang punya show. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, orang panggil Aswara. Aswara ni sekarang jadi macam tempat orang belajar pasal seni kan, pasal dunia seni. Okey, daripada agensi pelaksana yang pelbagai ni lahirlah juga
program-program. So bila dah ada AJS sebelah sana, mesti dia orang buat program kan. Takkan dia orang nak makan gaji buta je kan. So dia orang program macam Citra Malaysia. Citra Malaysia ni program yang melibatkan macam-macam kaum. Bukan kiranya Cina, India, Melayu, Sabah, Sarawak semuanya termasuk dalam ni. Mereka buat apa tau? Mereka memperagakan kebudayaan mereka, macam pakaian mereka, tarian mereka, nyanyian. Lepas tu setiap tahun akan ada program Cita Warna. Kalau awak tengok dululah sebelum COVID ni kan, dekat RTM akan ada satu perarakan yang mana program Citra Warna ni setiap ada wakil lah, setiap wakil dia dah ada macam Sabah Sarawak wakilnya. Diorang akan persembahkan tarian diorang atau mungkin nyanyian diorang, alat muzik diorang dalam perarakan tu. Setiap tahun ada pada bulan Mei, tapi semenjak COVID ni tak ada dah. Lepas tu daripada program-program ni lahirlah penggiat-penggiat budaya seperti yang ditunjukkan kat sini. Azhar Aziz, Hamzah Domat, Lim Switing, Samuel Das. Samuel Das ni orang yang main alat muzik tradisional India. Syuhaibun Yusof. Lepas tu Matthew Ngau Jau. Mereka ni orang panggil macam budayawan lah, yang menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu tinggi dan memartabatkan khazanah asli negara. Kena ada orang macam ni dalam negara. Kalau tak, budaya kita macam berhabuk. Tak ada orang yang nak usik, tak ada orang yang nak bangunkan. Okey, tu budaya. Sekarang 7.5, sukan sebagai alat perpaduan. Ni pun penting lah untuk pupuk perpaduan negara dan integrasi nasional. Ingat perpaduan negara lain, integrasi nasional lain maksudnya. Okey, sukan pun penting tau untuk perpaduan. So kerajaan ambil inisiatif untuk bentuk daripada sekolah lagi. Dia buat apa? Satu murid satu sukan. Dasar satu murid satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan BIMUK, yang mana menggalakkan murid pelbagai kaum melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Tak kira lah pelbagai kaum tu kaum apa, boleh join. Tak adalah bola keranjang tu orang Cina je, tak boleh. Dia kalau orang Melayu minat pun boleh masuk. Selain itu, dasar ini juga melahirkan atlet yang berkaliber sehingga ke peringkat antarabangsa. Ingat tak Ola Bola? Masa tu yang main bola sepak Malaya, Harimau Malaya, bukan sahaja orang Melayu kan. Kalau sekarang memang majoritinya orang Melayu kan. Ada juga India kan. Tapi masa tu Cina pun join juga. Sebab ni nak menggalakkan semua kaum join. Tapi sekarang ni macam kurang sikit kan. Tak tahu mana silapnya. Lepas tu dia buat kejohanan. Kalau dekat sekolah tu ada sukan. Kan kita ada hari sukan. Semua orang boleh join. Okey, lepas tu di peringkat universiti pula dia buat MASUM, Majlis Sukan Universiti Maksum. Cikgu doakan semua masuk universiti Okey, Majlis Sukan Universiti Malaysia Maksum ni dia bermula pada tahun 1974, yang mana setiap universiti akan hantarlah wakil atlet dia. Lepas tu dia akan bertanding lah, melawan setiap universiti macam UKM lawan UM, lawan UPSI, lawan mana UiTM, USM. Dia memang tuan rumah ni pun bergila-gila lah setiap negeri, dalam negeri. Okay, lepas tu sukan dia tu peringkat universiti. Lepas tu di peringkat Malaysia pula kebangsaan kita buat SUKMA. SUKMA ni acara dui tahunan yang mana 13 buah negeri akan hantar wakil lah, termasuk wilayah persekutuan. 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Lepas tu SUKMA ni tujuannya untuk mencapai apa? Integrasi nasional. Integrasi antara negeri tu kan. Lepas tu SUKMA yang pertama diadakan pada 1986. Kan kita saban tahun kita dengar pasal SUKMA ni kan. Ada yang wakil SUKMA. Lepas tu penganjuran sukan. Alhamdulillah. Okey, itu peringkat kebangsaan tadi tu. Lepas tu kita buat juga penganjuran sukan. Kita buat hoki Piala Dunia, sukan Commonwealth, Piala Thomas, South East Games, sukan pemotoran Formula 1. Ini semenjak zaman Mahathir. Mahathir tu yang buat Sepang lah. Semenjak pada tu kita anjurkan sukan pemotoran Formula 1. Tak sangka kan kita boleh buat Formula 1 dekat negara kita. Lepas tu kita buat Letup Langkawi. Dulu Langkawi ni macam, ingat tak Sumpah Masuri kan? Sebelum tu memang Langkawi ni tandus. Tak ada siapa. Memang tak ramai pun orang nak tinggal kat situ kan. Tapi lepas
Mahathir jadi Perdana Menteri, banyaklah pembangunan yang dilakukan termasuk dekat Langkawi. Adanya letup di Langkawi, so ramai orang datang dekat Langkawi ni untuk tengok letup di Langkawi ni. Okey. Lepas tu kita buat bila kita dah anjurkan sukan tu, kita juga hantar wakil lah kan. Bukannya kita saja anjurkan. Kita hantar wakil ke Sukan Olimpik, Sukan Commonwealth, Sukan Asia, Sukan SEA, Pesta Bola. Okey, kita kalau dalam sukan Paralimpik tu ada yang raih macam-macam kemenangan. Even Olimpik pun Lee Choo Wei menang perak kan. Setakat ni emas tak ada lagi. Okey, lepas tu wujudnya apa orang panggil, slogan Malaysia boleh. Jika kau fikirkan kemenangan, lagu tu kan. Malaysia boleh ni sebenarnya bukannya slogan Hari Merdeka sebenarnya. Dia starting daripada slogan Piala Thomas. Masa tu Malaysia dia jadi tuan rumah untuk Piala Thomas. Lepas tu Malaysia buatlah satu slogan kan, macam memang biasanya kalau kita buat program mesti ada slogan kan. Dia buatlah Malaysia boleh. Dan lama-lama Malaysia boleh ni macam lekat, tahu tak? So semenjak daripada Malaysia boleh ni banyak kejayaan yang kita capai. Dan masa tu juga pasukan badminton kita menang Piala Thomas pada tahun berapa? 1952. Dan akhirnya Malaysia boleh ni pula dijadikan pula sebagai slogan Hari Merdeka. Banyak kan ada yang naik Gunung Everest, ada yang mengelilingi dunia kan. Semuanya ni lah untuk capai Malaysia boleh. Lamungan Malaysia boleh masa tu. Okey, lepas tu kita ada juga organisasi-organisasi yang nak bantu perkembangan sukan kita supaya boleh memupuk perpaduan kaum. Antara agensi-agensi ni adalah Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia serta Majlis Olimpik Malaysia serta Persatuan Sukan Peringkat Kebangsaan Negeri semua tu lah. Dan setiap daripada majlis-majlis kementerian ni dia adalah diorang punya pakar-pakar masing-masing kan. Diorang ada pakar perubatan, pengawal teknikal, panel kejurulatihan dan sebagainya. Orang ni penting lah kan. Tak boleh lah orang yang bukan bidang untuk masuk dalam bidang sukan ni kan. Okey, lepas tu kita ada juga kepimpinan tertinggi yang berwibawa. Okey, kat sini dia ada bagi contohnya Sultan Haji Ahmad Shah, Arwaham Sultan Pahang. Lama dia jadi Presiden Bola Malaysia daripada 1984 sampai 2014. Lepas tu Sultan Azlan Shah dia jadi Presiden Hoki. Pun lama juga daripada 1945 sampai 2004. Lepas tu kita ada kebanyakan ni macam kerabat-kerabat jugalah kan. Tapi macam Tuanku Tan Sri Iman Tuanku Jaafar, dia jadi Presiden Majlis Olimpik. Tapi ada juga yang bukan kerabat-kerabat, ada jugalah. Macam Datuk Syekh Kok Chi ni, dia jadi Setiausaha Agung Majlis Olimpik, dia bukan kerabat. Lepas tu Tan Sri Darshan Singhil, betul ke cik sebut ni, muka surat 156. Presiden Persekutuan Kebangsaan Basikal Malaysia. Lepas tu Setiausaha Agung Bola Sepak, Datuk Bola Sepak Asia Malaysia, Datuk Peter Velapen. Okey, tamatlah 75 sukan sebagai alat paduan negara. Okey, lepas 76 rukun negara. Tahu kan rukun negara kan, ada dekat belakang buku latihan kecil kan ada tulis kan. Alhamdulillah. Yang 5 perkara tu. Dan pada tahun 2020 kita punya rukun negara ni genap lah 50 tahun dicipta. Sebab tu lah masa 50 tahun tu awak perasan tak ada sambutan Jubli Emas Rukun Negara. Dia buat daripada tahun 1969. So 2020 tu lengkap lah 50 tahun. Dia buat tahun 1970. So 2020 tu lengkap lah 50 tahun. Rukun negara ni terhasil daripada ni lah. Kita punya kekacauan yang berlaku pada 13 Mei 1969 tu, yang cikgu cerita tu sebelum ni. Sebab tu rukun negara dibuat antara ingatkan kita punya rukun negara, kita punya apa benda prinsip rukun negara. Muka surat 159. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan. Sebab perlembagaan ni kan undang-undang tertinggi.
kedaulatan undang-undang. Rakyat tak bolehlah nak langgar undang-undang, kena sokong pokok kuasaannya, pelihara undang-undang, jangan cabar undang-undang, barulah masyarakat harmoni. Lepas tu kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan ni bukanlah maksud kita ni sopan santun, lemah lembut, bukan macam tu. Dia memang betul sopan santun, tapi kita di samping tu kesopanan dan kesusilaan ni dia punya maksud terluas lagi. Sopan santun, hormat, menghormati dan berakhlak mulia. Diri kita ni kena berakhlak mulia. Barulah kita boleh effect the other person next to us. Lepas tu amalan-amalan yang baik-baik ni lah, yang akhlak mulia semua ni, ni lah yang akan melahirkan suasana yang harmoni, yang akan lead tu masyarakat yang betul langsung, kesopanan dan kesusilaan. Pandai orang yang buat rukun negara ni, dah fikir betul-betul dah. Okey, matlamat rukun negara ni dibuat pada asalnya adalah untuk 158 yang pertama, untuk masyarakat yang demokratik, maksudnya masyarakat yang demokrasi, yang dilantik parlimen. Lepas tu adanya kebebasan hak asasi, kebebasan politik. So kepentingan negara hendak diutamakan lebih daripada kepentingan sesuatu kaum. Kat sini tulis, maksudnya bukannya berlandaskan satu kaum lah. Di demokrasi semua orang terlibat, macam tu. Lepas tu negara prinsip kedua, negara bersatu. Matlamat yang kedua, negara bersatu. Maksudnya setiap ahli masyarakat menganggap mereka ni sebagai Malaysian first, tanpa mengira keturunan dan kepercayaan mereka. Kena tunjukkan tak setia dan cinta kepada negara tu. Lepas tu yang matlamat yang keempat, untuk melahirkan masyarakat yang adil, yang mana setiap masyarakat tu dia menikmati kekayaan negara dengan adil. Lepas tu semua peluang negara diberikan, macam adil lah, supaya mereka boleh dapat peluang yang sama untuk bersaing. Tak ada penindasan, macam tu. Lepas tu sekejap Okey, macam lain tak? Sekejap asyik aku pasang lampu. Okey, matlamat yang keempat tak berapa cantik. Okey, matlamat keempat ialah masyarakat progresif. Progresif ni maksudnya masyarakat yang maju dalam sains dan teknologi, tapi still sejajar dengan kemajuan masa kini. Maksudnya nilai-nilai ketuhanan tu kita amalkan lah. Tu progresif maksudnya. Progresif tu maksudnya walaupun kita maju, kita still sejajar, macam tu. Lepas tu masyarakat liberal. Masyarakat liberal ni, orang selalu pandang liberal ni macam satu perkataan yang macam teruk kan. Liberal ni maksudnya orang yang mengamalkan sesuatu kepercayaan, budaya, adat resam dan sebagainya sesuai dengan kepentingan perpaduan negara. Maksudnya masyarakat ni boleh, kiranya kita boleh amalkan apa-apa pun kepercayaan kita, dan masyarakat-masyarakat yang berbeza-beza kepercayaan ni boleh bersatu padu untuk menjadi sumber kekuatan kepada masyarakat Malaysia, negara Malaysia. Faham tak masyarakat liberal ni? Dalam kata mudah, masyarakat liberal ni, ahli masyarakat liberal ni ahli yang bebas, amalkan apa sahaja kepercayaan yang mereka nak, budaya, adat resam, apa-apa pun yang mereka nak, asalkan mereka sesuai dengan apa yang mereka amal tu sesuai dengan kepentingan perpaduan negara kita. Mereka ni lah akan jadi sumber kekuatan negara kita. Itu matlamat rukun negara sebenarnya. Awak ingat dia sesaja ke? Tak, ada matlamatnya. Yang pertama, masyarakat demokratik, negara bersatu, masyarakat adil, masyarakat progresif dan masyarakat liberal. Okey, ingat kita ulang balik Okey, 7.1. Perpaduan dan integrasi nasional. Ingat perpaduan tu apa? Perpaduan antara kaum yang pelbagai kan. Kepercayaan, budaya dan sebagainya berasaskan rukun negara dan juga perlembagaan. Lepas tu integrasi nasional, integrasi antara persekutuan dan setiap negeri, berlandaskan nilai juga perlembagaan. Okey, lepas tu dasar pendidikan kebangsaan. Ingat kita ada dasar pendidikan kebangsaan. Lepas tu laporan rahmat talik yang juga dibuat juga
dibuat kajian oleh Hamudi Dubaki, baca balik. Lepas tu laporan jawatan kawasan kabinet. Lepas tu falsafah pendidikan kebangsaan, macam pendidikan secara menyeluruh. Lepas tu akta pendidikan 1986, pendidikan untuk semua orang. Lepas tu bahasa Melayu sebagai bahasa Melayu, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan, yang akta bahasa kebangsaan dibuat. Lepas tu bahasa Melayu dijadikan bahasa ilmu, wujudnya UKM. Lepas tu adanya DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Lepas tu dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan baru je kita belajar tadi. Adanya agensi pelaksana macam Kementerian Pelancongan Kebudayaan semua tu, Aswara. Lepas tu kita ada Istana Budaya. Lepas tu wujudnya Cenderawana Malaysia diadakan setiap bulan Mei. Setiap tahun. Sekarang macam stop sekejap lah kan sebab COVID. Lepas tu lahirnya penggiat budaya macam Azhar Aziz tu daripada Cenderawana Malaysia, daripada ni lah dasar kebudayaan kebangsaan ni. Lepas tu sukan sebagai alat perpaduan. Okay, yang kita baru belajar tadi. Kalau peringkat sekolah, satu murid satu sukan remote. Lepas tu kalau universiti kita ada masuk. Lepas tu kita ada SUKMA, peringkat kebangsaan Malaysia. Lepas tu kita anjurkan sukan macam Lotto Langkawi, Formula One dan sebagainya. Lepas tu kejayaan Malaysia pelbagai lah kan. Macam kita capai Piala Thomas 1992. Lepas tu pasukan hoki kita pun hebat daripada dulu. Banyak pingat yang dicapai. Lepas tu kita ada laungan Malaysia Boleh. Asalnya untuk penganjuran Piala Thomas dah. Akhirnya sampai sekarang kita guna juga sebenarnya Malaysia Boleh ni. Untuk tingkatkan kita punya motivasi sebagai rakyat Malaysia kan. Sebab tu kalau pergi luar negara pun mesti dia orang kata, oh from Malaysia Malaysia Boleh, Malaysia Boleh. Ataupun dia orang macam ni, oh rasa sayang hey. Sebab masa tu kita selalu gunakan masa tu kita punya trademark pelancongan kita gunakan lagu rasa sayang hey. Lepas tu setiap kali kalau ada penganjuran sukan juga, kita punya peminat sukan Malaysia mesti akan laungkan Malaysia Boleh. So benda tu macam lalu lekat lah. Cikgu ingat lagi cikgu pernah tengok program Taiwan yang pengacara tu Jackie Chung, ingat ke? Tak silap cikgu dia cakap Malaysia boleh dengan lagu rasa sayang hey tu lah. Sebab benda tu macam sinonim dengan kita punya negara. Lepas tu akhir sekali rukun negara sebagai kesejahteraan negara, sebagai kesejahteraan negara. Kita ingat prinsip rukun negara tu Prinsip rukun negara tu apa? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Okey. Dalam bab 7 ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 aku ni ingat. 6 topik. InsyaAllah boleh baca 40 kali. InsyaAllah boleh ingat. Baca macam tu je. Secara true macam tu je. InsyaAllah boleh dekat. Okey, kalau ada soalan tanya kat Telegram ya. Assalamualaikum.